tuan-puan yang dimati Allah sekalian juga, yang mana kita memberikan makan sahur terutamanya kepada frontliner dan juga sesiapalah yang kita jumpa, supaya memberikan semangat, memberikan galakan mungkin untuk berpuasa. Alhamdulillah, ini adalah lokasi terakhir kita pada pagi ini. Kita telah mengagihkan dalam 250 pack. 250 pack, Masya Allah. Antaranya roadblock Senawang, maksudnya polis ataupun yang berkawal di roadblock Senawang, kemudian roadblock Podiksen, roadblock Seremban, yang berkawal di exit dari highway tu. Kemudian Jabatan Pertahanan Awam, kita hantar juga. Kemudian Balai Polis Seremban, Jalan Campbell, Balai Bomba Paroi, Bomba Senawang. Kemudian sekarang kita sedang berada di Hospital Seremban. Jadi ini adalah lokasi terakhir dalam program singgah sahur kita, dan kita ada juga kerjasama yang turut serta bersama kita daripada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Masya Allah. Jadi program singgah sahur ini kita lakukan antaranya adalah kita tahu betapa besar dan betapa Rasulullah SAW menekankan berkenaan dengan sahur, sehingga kan Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nampak kan muka saya kan? Jelasnya. Okey, Nabi bersabda, subhanallah, as-sahur akluhu barakah, fala tad'u walau an yajza'a ahadukum juz'ah mimma in fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Ini adalah hadis sahih riwayat Ahmad. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ia membawa maksud makan sahur itu berkat. Nabi kata makan sahur itu berkat. Maka janganlah kalian tinggalkan. Nabi kata jangan tinggalkan sahur. Meskipun salah seorang dari kalian hanya minum seteguk air. Walaupun hanya seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah azza wa jalla dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi dengan bangun sahur, kalau orang tanya Ustazah, kalau sahur sebelum isyak, lepas tu bukan sebelum isyak, lepas tarawih, sebelum tidur, itu kira sahur tak? Tidak. Sahur hanyalah apabila bangun daripada tidur sebelum subuh. Itulah maksudnya sahur. Maksudnya sahur sebelum tidur tu tak dikira. Itu panggilnya bukan sahur, itu sapa namanya. Makan lewat malam. Sahur mesti sebelum subuh. Jadi dalam waktu-waktu yang begini. Dan kita nak menggalakkan, ni kita nampak di sana kan ada yang menunggu. Sebab itu bahagian kecemasan. Jadi ada yang menunggu untuk wad apa semua. Jadi kita akan beri semualah tu, insya-Allah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Jadi saya nak bacakan ayat yang terakhir, dalil yang terakhir, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Bagi orang-orang yang sahur itu, mereka selalu beristighfar. Jadi antara galakan kita waktu sahur, nak baca apa, nak zikir apa, paling utama para alim ulama sebut sebagaimana Allah berfirman, pada waktu sahur itu banyaklah mohon ampun. Jadi kita banyakkan istighfar dalam tempoh sehinggalah dekat dengan sehinggalah azan. Jadi zikir yang paling utama waktu ini, ni dah waktu sahur lah ni, iaitu istighfar. Okey, jom insya-Allah kita akan mula. Kejap. Ada lagi ke? Tak apa. Interview. Okey, jom. Subhanallah. Ini di kalangan frontliner kita ni. Subhanallah. So, welcome lah. Selamat datang. Ya, terima kasih. Kemasan. Tentang kecemasan kan. Dia memang ni 24 jam kan tuan? So far 24 jam lah. So, kita punya time kita tu dari segi beban kerja kita tu tak sama macam jabatan-jabatan lain lah. Ya, sebab betul. kita mau tu kata orang tu apa, kes kita tak tentu, customer kita tak tentu. Betul. So saya kenal lah saya dengan bincang semalam ni. Ya, subhanallah. Okay, Zaidi dan ini wakil Dr. Gamil, Dr. Fiza. Assalamualaikum. Salam doktor, apa khabar semua? Doktor, nurse, petugas, subhanallah. Alhamdulillah. Dr. Zaidi. Saya MD, Dr. In. Ni doktor nama? Fiza. Kita tahu memang jabatan kecemasan, jabatan yang paling kita sebut apa ya, antara yang paling kritikal ataupun yang paling busy antaranya kan. Subhanallah, sebab memang buka 24 jam. Jadi mungkin doktor boleh share sikit
Doktor mungkin dah biasa. Maksud bila bulan Ramadan bagi frontliner macam ni, bagaimana suasananya? Sempat tak nak sahur? Sempat tak nak buka? So far, Alhamdulillah lah. Tapi yang sebelum-sebelum ni, sebelum zaman COVID punya ni, sometimes memang busy. Kadang-kadang tak sempat sahur juga. Tapi since daripada yang last year tu, Alhamdulillah sebab pesakit kurang sikit compare to yang sebelum-sebelum ni lah. So, ada masa kita ada sempat sahur. Tapi kalau macam tiba-tiba ada patient ramai, overload punya patient, so kadang-kadang tak sempat jugalah. Subhanallah. Terima kasih ya kerana terima undangan kami. Boleh tunjukkan suasana. Sebenarnya saya cuma nak kita nak kongsi sikit hadis Nabi SAW berkenaan dengan sahur. Nabi kata, ini hadis sahih. Nabi sebut sahur itu ada barakah. Dan bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Maksudnya, kalau tak sempat sangat kan, kita faham sibuk, dapat minum seteguk air pun dah kira sahur. Dan Nabi menyebutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikat akan berselawat kepada orang bersahur. Sebab itu kadang-kadang kita mungkin penat tak bangun sahur pagi tu kan, kita sahur sebelum tidur. Kan ramai masa muda-muda remaja dulu kan kita sahur sebelum tidur. Sahur sebelum tidur tu tak dikira sebagai sahur. Itu siapa namanya? Makan lewat malam. Jadi kita mesti kalau sahur tu kena bangun hampir dekat subuh. Jadi itulah waktu yang paling afdal. Dan siapa yang bersahur tu, Nabi menyebutkan akan dapat selawat daripada Allah. Dan walaupun dengan seteguk air, mungkin sibuk, tak sempat, bangun tidur ngantuk, rasa macam tak boleh, tak makan nasi, tak boleh, ambil je air, teguk, itu dah kira sahur, dah dapat barakah. Subhanallah. Dan firman Allah tentang orang-orang yang sahur ni, Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang sahur ini, mereka ini selalu memohon ampun. Maksudnya antara zikir yang paling utama waktu sahur adalah zikir istighfar. Jadi banyakkan istighfar je dalam tempoh ni, itu dah dikira qiyamul lail. Mungkin kadang tak sempat kan doktor? Nak solat tahajud tak sempat kan? Nak hidupkan juga malam Ramadan. Tak apa, kita boleh banyakkan zikir, itu qiyamul lail lah. Qiyamul lail membawa maksud menghidupkan malam. Hidupkan dengan apa? Sama ada dengan solat ataupun zikir, selawat. Lepas tu mungkin frontliner ni sibuk, tak sempat nak baca Quran. Buka Quran, nak baca berjuzuk macam orang lain kan. Jadi ulang saja ayat Quran yang sama. Ulang 3 kul. Ulang ayat kursi. Ulang Al-Fatihah. Itu dah dikira memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Itulah sekadar sikit perkongsian pada saya. Terima kasih sebab sudi ni terima kejap ni. InsyaAllah kita nak agihkan. Kemudian kita ada juga buku kan. Buku semua ada. Masya Allah. Okey, ini buku soal jawab fiqh Ramadan, buku pertama yang kami terbitkan. Tapi buku yang keberapa saya lah. InsyaAllah menjawab 111 soalan berkenaan dengan Ramadan secara teliti, doktor. Bab perubatan pun ada dalam ni. Maksudnya soal jawab biasa kadang patient tanya, inhaler tu kalau saya guna, doktor, batal tak puasa? Agaknya jawapan dia apa? Tak batal, betul doktor. Inhaler tu walaupun ada kandungan air kan, katanya asal dalam tu, tak batal. Dan banyak lagi lah persoalan-persoalan yang mungkin membantu tuan-puan sekalian juga. Masya Allah. Jadi ini sebagai gimmick lah kita bagi. Allahu Akbar, Allah. Kita bagi pada doktor. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah. Boleh sama. Ya, kita nak ni. Lepas tu kita ada bagi kurma. Ini rutab yang segar, Alhamdulillah. Lepas tu apa lagi? Daripada Jabatan Agama ada nak serahkan buku. Ini daripada Jabatan Agama. COVID, ujian kepada manusia dan peringatan Allah menghargai masa semasa COVID. Buku berkenaan dengan COVID lah. Masya Allah. Jangan trauma pula ya sebut COVID. Okey, jadi insya-Allah kita agihkan makanan sahur. Masya Allah. Mudah-mudahan boleh sedikit menggembirakan. Kalau boleh setiap pagi kami nak hantar. Okey. Okey. Ni boleh ada nasi. Dia orang bangun masak, start masak pukul 11.
Waktu-waktu gini nasi goreng, nasi goreng. Nasi goreng ayam. Kan lalu sikit kan nasi goreng kan. Terima kasih banyak. Sama doktor. Minta maaf ambil masa. Terima kasih, masya-Allah. Mungkin Jumpa lagi. gambar semua. Ya, jom kita ambil gambar. Ustaz Tengku, Ustaz Hazmi, kemudian pihak apa nama ni? Jabatan Agama, Tolong bagi. pihak Jabatan Agama. Bagi. Ustaz Jasni ada. Bagi semua. Bagi semua yang ada. Ya, kita bagi. Bagi semua yang ada. Terima kasih doktor. Terima kasih. Ni doktor juga. Saya nampak macam doktor. Moga semuanya murah rezeki. Dalam bulan Ramadan ni banyak berdoa kan. Sehat walafiat selalu. Okey, mungkin ada pihak handphone daripada pihak nak ambil gambar ke? Okey, boleh masuk Ustazah? Jom. Mak, okey. Cik, boleh. Dah tutup lah pula kan. Kita duduk tepi ni. Tak apa. Kalau tak nampak pula muka handsome. Mungkin kita kena ada tengah. Okey, gitu jarak. Bukan nak suruh nampak juga belakang. Okey. Ni pakai satu punya. Oh, nampak. Tak nampak doktor belakang. Satu, dua, tiga. Okey, thumbs up. Satu, dua, tiga. Okey. Subhanallah. Selamat puasa, selamat sahur, selamat hari raya. Ucap awal lah. Okey, jumpa lagi. Ya, sama. Boleh tak nak gambar dengan Ustazah? Boleh. Okey, jom. Masya-Allah. Okey tak lighting? Okey. Saya ke lagi Ustazah. Jom. Ya. Boleh? Kita Jabatan Kecemasan Ya. baru-baru ni ada kenakan rak rezeki. Okey, rak rezeki. Kita cuma kawasan tu dia gelap sikit lah Ustazah. Boleh? Ah, Kita boleh pergi tunjuk tengok. live. Okey. Jabatan Kecemasan ada memperkenalkan rak rezeki. Jadi kita nak tengok. Maksudnya, okey, ambil gambar. Okey, terbaik semua, terbaik. Assalamualaikum. Ustazah teringin nak jumpa Ustazah lama dah. Boleh tak Ya. nak minta Ustazah doakan? InsyaAllah. Boleh tak minta Ustazah doakan supaya Allah selalu pegang Hati. InsyaAllah. Okey. Masuk. Masya Allah. Terima kasih Tuhan. Moga bahagia semuanya sampai syurga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kekuatan. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dan moga Allah beri jalan keluar di atas semua kesulitan. InsyaAllah. Selepas kesedihan, kesusahan, Allah akan beri kemudahan demi kemudahan. InsyaAllah. Moga ya Qawi, ya Maha Kuat. Ada kawan ni kan, selalu bersama kan. Masya Allah, sayang. Jumpa lagi. Ya. Sejuk tangan. Jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Sana pun kita bagi juga. Okey, rak rezeki. Okey, meh. Maksudnya rak rezeki ni. Rak rezeki ni kita kenakan khas untuk sesiapa sajalah yang boleh yang mengalami masalah macam sekarang ni COVID kan. Pendapatan tak ada. So kita galakkan dia untuk ambil lah barang-barang. Kita ada barang-barang keperluan. Ni cuma gelap sikit lah. Dah full tak ada. Tak apa. Subhanallah. Tak ada semua barang-barang untuk ni lah kan. Okey, biasanya siapa yang isi ni? Ini semua kebanyakan sumbangan-sumbangan daripada orang ramai. Orang ramai. Dan juga staff-staff kita lah. Okey. Yang ada sumbang duit ke apa. So kita buka juga pada orang awam siapa yang nak sumbang ke, tak kira dari barang-barang makanan ke, duit ke, boleh selalu. Sebab kita ada nombor tu lah yang diberi tu salah. Kat banner ni. Yalah. Okey, Masya Allah. Jadi, okey, insya-Allah sebab kami pun ada gerobok prihatin, kami akan hantar juga secara rutin di sini. Untuk memenuhkan biar penuh barang-barang kat sini, insya-Allah.
Masa kita akan hantar rutin, mungkin seminggu sekali kita bagi 50 pack ataupun 100 pack ataupun lebih lagi pun kita boleh hantar. Jadi yang ni sejak bila ni? Ni kita mula 1 Ramadan itu. 1 Ramadan. 1 Ramadan kita buka. Kita bawa rasmi. Alhamdulillah. Jadi mungkin itulah pasal data tu dah ada kita ni. kenal itulah. Jadi kemungkinan ini antara yang pertama kot di hospital. Di hospital. Dalam Sembilan rasa yang pertama lah. Yang ni Sembilan baru first kita orang buat lah. Maksudnya negeri lain mungkin dah ada Negeri buat. lain ada, tapi dia punya istilah berlainan lah. Okey. Subhanallah, sebab mungkin ramai juga yang datang kita nampak orang susah kan. Kita nak semua kalau boleh, tak kira siapa yang ada masalah, orang kata kurang bekalan makanan dia, boleh ambil ke sini. Jangan segan, jangan malu, ambil Ambil je. Terbuka untuk siapa-siapa. Maksudnya dia orang tak ada nak isi borang ke apa, dia orang boleh buka ambil. Boleh buka ambil. Subhanallah. Tak ada orang terjaga ke? Tak ada. Okey. Kita akan tiap-tiap pagi, petang, malam kita akan tengok stok kurang, kita top up. Kita top up. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, ini adalah inisiatif Hospital Tuanku Jaafar. Saya sedang berada di Hospital Tuanku Jaafar Negeri Sembilan. Memang sangat terbaik, sangat istimewa sebab mereka ada buat gerobok apa nama? Bukan gerobok, sorry. Rak rezeki. Yang mana siapa pun, tak kira apa agama pun kan, betul. Apa bangsa pun boleh datang ambil kalau tidak cukup bekalan makanan asasi ni. Okey, kita tengok ada apa ni, bihun, ada apa, biskut, ada gula, atas ni ada teh, kopi, Milo. Oh, sangat terbaik. Yelah sebab Milo paling laku. Milo paling laku. Oh, ada kopi. Lepas tu kita tengok lagi kat bawah ni ada nak sebut apa, mi segera. Ini penting sebenarnya. Ni yang boleh kenyang sikit. Boleh kenyang. Okey, ni pun sos cili ada, kicap. Oh, ni memang terbaik. Ni ada susu apa? Susu manis, ada sardin dan di bawah kita tengok ada beras. Masya Allah. Beras pula beras yang special. Ada minyak, ada tepung. Jadi tengok mereka dah letak tagging tu kan, siap-siap. Jadi bagi saya, bagi kita mungkin ini biasa, tapi bagi orang yang memerlukan, inilah antara yang menjadi penyambung kepada kehidupan. Kan sardinnya, mi segeranya. Dan mungkin kita rasa macam takkanlah tak ada sen-sen. Kita dah bawah NGO, kita jumpa ramai orang tak ada sen-sen pun. Memang bila buat gerobok-gerobok macam ni, umpama seperti talian hayat, dia bahagia. Subhanallah, insyaAllah kita akan support, kita akan hantar biar lebih banyak pilihan. Allahu Akbar. Tahniah kepada pihak Hospital Tuanku Jaafar. Tahniah banyak-banyak. Moga Allah murahkan rezeki kalian umpama air zam-zam yang mengalir. Masya Allah. Alhamdulillah. Okey. Jadi dan kita buka juga peluang, mungkin ada yang hadir ni daripada Negeri Sembilan untuk hantar ke sini. Siapa pun ni, siapa yang nak sumbang ataupun follower yang sedang tengok sekarang ni, dia nak sumbang untuk nama apa ni? Rak rezeki Tuanku Jaafar, boleh PM kami. Ni follower ni boleh PM. Dan berapa orang tengok ni? Dalam 1,500 tengok sekarang. Dalam 1,500 campur dengan Instagram. Siapa yang rasa nak menyumbang rak rezeki, boleh juga PM kami. Kan bagi tahu Ustazah ini nak sumbang untuk rak rezeki hospital tu. Jadi mungkin kita bagi kewangan pun boleh. Bagi barang pun boleh. Jadi boleh tuan-puan hantar barang ataupun keperluan. Okey, kita nak bagikan last. Kita tengok ada yang sedang menunggu tu. Okey. Jom. Masya Allah. Sama. Oh, ini kereta kita. Subhanallah. Okey, kita agihkan makanan. Itulah. Air tak ada kan? Assalamualaikum. Ada nak untuk sahur. Ya, saya. Ustazah. Ni tunggu siapa? Anak. Kecemasan. Dia orang dah dekat dalam. Oh, anak. Ya, saya. Anak saya Asma. Asma. Okey, lelah. Okey. Masya Allah. Moga sihat. Anak umur berapa? 17 tahun. 17. InsyaAllah. Ni kan ada hadiah juga. Rezeki lah ni nak jumpa. Ada. Boleh ambil gambar. Masya Allah. Dalam ni kan ada buku kita bagi. Rezeki lah ni dapat. Lepas tu ada ni. Ada kurma. Rutop. Masya Allah. Jom. Ya, tolong jap seorang ambilkan gambar. Duduk mana? Saya duduk Nilai. Estate, Bandar Estate. Okey, tahu.
Masya Allah. Anak berapa orang? Anak saya 3. 3. Okey. Allah faham. Alhamdulillah jumpa kita. Okey. Okey, 1, 2, 3. Saya Okey, sama. Selamat sahur. Sama. Okey. Assalamualaikum. Sikit untuk sahur. Ya, air ada tak air? Ha? Datang. Cucu. Lepas tu ada air nak minum tak ni? tak ada. Kan kita tak bawa air mineral. Nak cari mana? Tak lah. Sebenarnya kalau kan kita bagi, kalau ada boleh cari kat mana? Apa ni? Okey, makcik, ni ada kurma pun boleh makan untuk sahur. Kan? Untuk tenaga. Cucu sebab apa makcik? Sedap susu. Oh, tersedak susu. Maksudnya? Dia keluar susu ke hidung, ke mulut banyak. Umur berapa? 9 hari hari ni. Baru 9 hari. Lepas tu mak dia ada kat dalam? Mak dia ayah dia dah masih ada. Oh, jadi makcik tunggu sini. Okey. InsyaAllah. Lepas tu anak-anak tu ada makanan sahur tak? Anak tak ada kat rumah seorang. Oh tak, anak yang masuk sini? Dia tak ada. Ada apa-apa. Saya mari tak Main mengeju. Okey. Meh, bagi satu lagi nasi. Ini anak seorang kat dalam? Dia sekelamin lah dalam. Oh, suami isteri? Oh, suami isteri kat dalam. Okey, jadi nanti makcik bagi ni dekat anak kat dalam ya? Iyalah. Okey. Jadi mudah-mudahan cucu tu sihat. InsyaAllah. InsyaAllah kita doa supaya cucu tu sihat walafiat. Baru 9 hari umur tu. Anak pertama dia orang ke? Anak yang sulung. Anak pertama. Oh, okey. Ini cucu ke berapa? Cucu yang pertama. Cucu yang pertama kau. Anak yang pertama mereka dan cucu pertama makcik. Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan berkat pagi Ramadan kita doakan Allah berikan kesembuhan. Mudah-mudahan. Baby tu sedar. Sedar dah kata. Alhamdulillah, subhanallah. Okey. Makcik, Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Sikit makanan untuk sahur. Sama. Air ada tak ya? Assalamualaikum. Semua sedang menunggu ya. Lepas tu ada buku, ada ni. Ya, ada apa nama? Ada buku dengan ada kurma. Masya Allah. Sama. Ni makanan, ada makanan sahur sikit. Sama. Ni okey. Ada buku dengan kurma. Masya Allah. Okey, moga sihat sembuh semuanya. Orang yang sedang tunggu tu. Okey. Ya. Hello. Apa ni? Oh, ada. Okey. Okey, moga sihat yang kat dalam sana tu. Okey. Apa dia orang tadi mana? Kat pagi kan? Lepas tu kita nak habiskan tak dengan dia orang? Memang dah habis dah ni. Kita dah habis semua dah. Okey, alhamdulillah, subhanallah. Kat mana? Tak apalah, kat sini pun okey. Jadi alhamdulillah, Ustazah nak kertas tu, Dek. Okey. Subhanallah, alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sekarang pukul berapa 5-10 minit. Oh, sekarang dah pukul 5-10 minit. Kita ada masa lebih kurang dalam 50 minit lagi lah untuk makan. Bukan 50 minit juga, 45 minit. Jadi kami perlu bergerak segera untuk balik ke lokasi lah untuk bersahur. Kita sedang berada di lokasi yang terakhir untuk singgah sahur. Hari ini kita agihkan dalam 250 pack. Ini di sini adalah hospital Tuanku Jaafar Seremban. Kita dah membagikan ke Bomba Senawang, Bomba Paroi, Balai Polis Seremban, Jabatan Pertahanan Awam, Roblok, poli-poli yang berjaga di tempat, maksudnya poli-poli yang jaga di exit tol dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya ulang lagi firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, firman Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun.
pada waktu sahur perbanyakkanlah istighfar. Mereka itu beristighfar. Ini ciri-ciri orang yang beriman. Jadi subhanallah, istighfar ke, zikir ke, selawat ke, itu semua termasuk dalam bab menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail bukan hanya solat saja. Qiyamul Lail juga termasuk bila kita baca Quran, itu Qiyamul Lail. Tapi tahajud itu khas tahajud. Tahajud pun Qiyamul Lail. Maksudnya jangan kita sempitkan macam kita terangkan tadi, dan kepada semua frontliner mungkin tak sempat nak solat tahajud, nak baca Quran. Jadi banyakkan zikir dan boleh ulang-ulang ayat-ayat Quran yang sama. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang diberkati Allah dan dapat selawat daripada Allah dan para malaikat. Itu hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda, sesungguhnya pada waktu sahur itu ada barakah. Ada barakah. Rasul kata bersahurlah walaupun dengan seteguk air. Walaupun dengan seteguk air, tuan-puan sekalian. Bersahurlah walaupun dengan seteguk air, dan Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang yang bersahur. Jadi wajib kita cuba wajibkan diri mesti bangun sahur walaupun tak lalu makan. Nabi kata walaupun dengan seteguk air dah kira sahur. Dan kita tahu Nabi menyebutkan bahawasanya sahur ini membezakan puasa orang awam dengan puasa orang awam dengan puasa orang yang khusus. Jadi bila kita orang sahur ni, kita naik darjat orang berpuasa khusus. Maksudnya orang yang dapat lebih lagi banyak pahala dalam bersahur, dalam puasa. Okey, kita tengok ini antara tim-tim kita. Ada Ustaz Amirul, ada Ustaz Hazmi, ada Encik Fatihi, ada Ustaz Syafi'i, Ustaz Haikal. Lepas tu dia dah lari dah. Ustaz Azmi belakang tu. Kemudian ada Ustaz Farid, Ustaz Salihin, Ustaz Isa. Siapa yang masak malam tadi? Oh, Ustaz Azmi yang masak. Jadi kita nak rasa apa yang Ustaz Azmi masak. Ada encik suami. Jadi kami pun tinggalkan anak sekejap. Kakaknya jaga, kami pun balik rumah lah sebab takut anak tak sahur pula. Jadi alhamdulillah, sekian, doakan ya. Mudah-mudahan, dan kita bukan buat sekali ni je. Kita cuba buat sekerap mungkin. Dan kita juga mengagihkan makanan berbuka, tuan-puan sekalian. Selalu agihkan makanan berbuka setiap hari dalam 200 ke 300 pack. Dan kita agihkan bubur lambuk secara percuma setiap hari dalam 500 ke 600 pack. Setiap hari kita buat. Jadi marilah bersama kami dalam mengimarahkan bulan Ramadan. InsyaAllah kami akan panjangkan infak tuan-puan sekalian, sedekah infak tuan-puan sekalian supaya ia mengalir pada bulan Ramadan juga. Dan kita tahu betapa besarnya pahala kita memberi makan orang berbuka dan memberi makan untuk orang bersahur. Alhamdulillah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur. Selamat berpuasa. Masya Allah. Kita lagi. Masya Allah.